Assalamualaikum dan selamat datang. Selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak kami semua membina juara di dalam diri kita. Episod kali ini saya dipenuhi perasaan bangga pada anak-anak muda Malaysia. Kejap lagi kita akan ketahui kenapa. Sebelum itu, apa kata kita ucapkan selamat datang, hello kepada tetamu online kita. Ada Nisa, okay, kita ada Alif, Idayu dan juga Melati. Alright. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Okey, hari ini sebahagian daripada series memperkasakan remaja kita, Raising Politically Aware Teens ataupun membesarkan remaja celik politik. Julai 2019, saat yang bersejarah untuk negara kita. Kenapa? Undi 18 asalnya sebuah pergerakan pelajar, kini sebuah organisasi nasional dan perusahaan sosial berjaya menyuarakan keinginan anak muda agar artikel 1191 dalam Perlembagaan Persekutuan dipinda bagi membenarkan usia 18 tahun usia minimum mengundi berbanding sebelum ini iaitu 21 tahun. Banyak beza ya, okey? 3 tahun tu. Bukan itu saja, pindaan Perlembagaan Undi 18 ini juga menyediakan AVR atau Automatic Voter Registration, juga membolehkan usia 18 tahun usia minimum bagi yang ingin bertanding dalam pilihan raya peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Perkembangan ini sudah cukup melakar sejarah. Ia juga merupakan pertama kali dalam sejarah negara ini sebuah pindaan perlembagaan mendapat 100% undi di Dewan Negara dan di Dewan Rakyat. Kemenangan bukan sahaja untuk belia, bukan saja untuk undi 18, tapi semua rakyat Malaysia. Kini akhirnya undi 18 akan dilaksanakan di seluruh Malaysia. Ya, perjuangan yang teramatlah lama untuk sampai ke tahap ini, dan setakat 2018, belia Malaysia yang sudah cecah usia mengundi 21 tahun ke atas seolah-olah endah tak endah, bersikap apatis terhadap undi ini, sehingga kan terlalu ramai yang tidak mendaftar sekalipun. Saya yang berdaftar, saya yang mengundi pun ada juga perasaan okey, walaupun dah senja kan. Dan kalau kita ikutkan Malaysia's Election Commission, sebanyak 3.8 juta pengundi yang sepatutnya mengundi dan memang dah boleh mengundi tak daftar sekalipun, tak sempat daftar untuk pilihan raya tahun 2018. Dan 2/3 daripada mereka dalam lingkungan usia 20-an. Walaupun kini pengundi yang genap 18 secara automatik dibenarkan mengundi, terlalu ramai yang masih lagi kurang berminat. Samalah macam akak-akak abang-abang diorang yang 21 tahun 2018 tu. Okey? Kurang berminat. Dan ramai juga yang tak ambil tahu pun keadaan negara kita. Jadi bagaimana nak membangkitkan lagi kesedaran politik di kalangan belia 18 hingga 20 tahun ini, dan bagaimana nak membina juara celik politik? Itu persoalan hari ini. Dan panel khas kita pada hari ini, Tharma Pillay, salah seorang pengasas bersama Undi 18, organisasi anak muda yang memulakan gerakan Undi 18 pada tahun 2017. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Dan Tanya, Thank you, terima kasih semua. Setelah beberapa tahun kerja keras, kerja pintar, penat mental, penat fizikal semuanya, Tharma dan your team akhirnya dapat juga capai impian ramai antara kita sebenarnya, di mana usia minimum mengundi adalah 18 tahun. So macam mana sebelum tu kita how do you feel? Perasaan dia macam mana untuk Tharma sendiri? Pertama sekali terima kasih atas jemputan. Bagi saya teringat kembali lah saat di mana kita berjaya kan di Dewan Rakyat. Kita nampak semua ahli-ahli parlimen kita kan, ni semua orang-orang gempak ni. Ada Perdana Menteri, ada menteri-menteri semua kan. Semua dia berbincang di dalam blok-blok masing-masing, dan bila diberikan apa undi mereka kepada speaker parlimen pada masa tersebut, dan apabila speaker mengatakan bahawa usul tersebut lulus 100% tanpa ada yang membantah, tanpa ada yang berkecuali. Saya memang rasa bersyukurlah kan. Segala kerja keras, segala perjuangan yang dilakukan selama beberapa tahun ini, hasilnya ada di situ kan. Memang rasa bahagialah kan. Alhamdulillah. I mean like ramai kita orang yang dekat rumah ni lah macam what?
Really? Oh my God. Bestnya ini kan lagi you all yang berada di situ menanti dan berjuang dan sebagainya. Tapi ada juga antara kami yang di rumah ni yang macam what? Really? 18 tahun hidup pun pilihan hidup pun kadang-kadang boleh tersasar sini sana. Ini kan lagi nak buat keputusan yang sangat penting seperti mengundi. What do you have to say to those people? Pertama sekali kita kena faham bahawa mengundi ini bukanlah soal kita pandai atau tidak, kita bijak atau kita tidak, kita ada diploma ke, kita genius ke, tidak. Itu bukan konsep mengundi. Konsep mengundi adalah hak kita sebagai dewasa dalam negara ini, kan? Sebab itu dalam negara kita apa umur majoriti? Di mana itulah umur di mana anda ada hak atau anda ada tanggungjawab untuk bayar cukai. Anda boleh sign kontrak kah? Anda boleh masuk tentera dan berjuang dan mati untuk negara. Kan? Anda juga boleh ada keluarga, ada kerja yang sepenuh masa. Semuanya anda boleh buat. Tapi bila kita konsep dia mudah, kan? Kita ada pelbagai tanggungjawab ini, tapi kenapa kita pada usia tersebut kita tidak boleh memilih kerajaan yang akan memberi kesan kepada semua tanggungjawab ini? Itu konsep dia, kan? Konsep dia mudah. Dan kedua saya juga nak cakap, ini bukan perkara yang radikal. Kan orang selalu ingat okey ini radikal lah. Kenapa kita buat benda yang gila lah. Tak. Kalau kita tengok dekat dunia ni, hanya kurang dari 10 negara di dunia yang ada umur mengundi 21 tahun dan ke atas. Less than 10 ya. Dan isu dia adalah Malaysia ni antara negara yang saya rasa pada masa tersebutlah perlu kita updatekan atau kita update untuk kita samakan. Bukan kita minta nak turunkan 15 tahun ke 12 tahun. Kita cakap okey. Tadilah kita nak jadi trendsetter tak pasal-pasal kan. Betul lah. Kita cakap okey, kita dah ada umur dewasa dekat negara ni 18 tahun. Kita samakan je lah. Apa yang susah kan? Maka itu yang kita perjuangkan, itu logik dia. So konsep dia sebenarnya adalah yang paling senang kalau kita fikirkan ya. Kalau 18 tahun kita ni dah cukup dewasa. Okey, kita ada hak bersuara, kita ada hak untuk memiliki ini, memiliki itu, tak ada masalah, tak perlu ada campur tangan ibu bapa atau penjaga. Kenapa tidak mengundi? There. So very I like it. I'm on board. So yes, dan saya tak sabar-sabar sebenarnya, okey. Tapi okey, antaranya adalah sebab saya sendiri sedikit lambat matang hal-hal mengundi ini. Pertama kali saya daftar dan pertama kali saya mengundi adalah pada usia saya pada tahun 2018. Tak payah sebut usia lah Tapi yang penting adalah lebih daripada 21 tahun lah dalam 2018. Ramai remaja sekarang, jangan kata remaja lah, ramai yang sama usia dengan saya masih lagi ambil endah tak endah. Macam it's not that we don't care, it's just like we don't care enough about politics. So kalau usia saya dah macam tu, ini kan lagi remaja yang lain. So faham tak? Dan itu politics, keadaan negara. Ini kan lagi nak keluar, nak daftar, nak pergi mengundi. So apa agaknya antara cabaran nak tangkap minat, nak tangkap tahap kesedaran itu daripada remaja? Kalau kita tengok, memang itulah isu yang kita ada sedia ada, kan? Kerana apa? Saya bagi contoh diri saya sendiri, kan? Pertama kali saya dibenarkan untuk mengundi ada pada GE 14 yang lepas, di mana saya berumur 25 tahun. Maka saya bukan mahasiswa, saya dah bekerja. Maka kalau kita fikir logik lah, kan? Kalau saya nak belajar pasal politik masa saya baru nak dapat mengundi hak ni 25 tahun atau 26 tahun, kan? Saya nak bincang dekat mana? Takkan saya nak pergi dengan bos saya nak berdebat, akta gaji minimum ni okey ke tak? Betul juga, kan? Saya nak bincang, kita cakap pasal GST, SST ni okey ke tak, kan? Tak boleh, kan? Situasi kerja bukanlah satu environment atau ekosistem yang sesuai untuk kita bincang pasal perkara ni, kan? Sebab itu ramai orang dewasa dia mendapat kesedaran politik itu terlalu lambat. Ada yang 28 tahun, 29 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang sampai 70 tahun pun tak pernah mengundi lagi. Betul, ada, benar, memang ada. Sebab tu hasrat kita adalah bila kita turunkan umur mengundi, kita menjadikan sistem pendidikan negara itu satu tempat di mana kita mengajar anak muda untuk celik tentang isu negara, celik tentang polisi-polisi, kan? Itu penting dia. Kerana apa? Kerana logik dia mudah, kan? Kalau kita katakan zaman mahasiswa lah, kan, kita zaman duduk universiti, kan, kalau katakan kita ada isu-isu yang berlaku, kan, dan kita fikir, saya dah ada hak sebagai pengundi. Saya kena ambil iktibar, atau saya kena ambil inisiatif, atau saya kena ambil tahu tentang perkara ni, kan.
bayangkan dalam situasi di mana kita dengan rakan-rakan kita, sebaya kita boleh bincang, kita boleh berforum, kita boleh berdebat, kita boleh berdiskusi, kita boleh buat program-program belia, kan, kita boleh pergi daftar undi bersama, kan, semua benda ni kita boleh buat, kan. Dan di negara-negara lain itu situasi dia, kan. Bila saya belajar di Amerika Syarikat, itu situasi dia, ya, di mana kampus itu adalah satu tempat di mana kita bukan saja belajar tentang bagaimana nak cari kerja, tapi kita juga belajar tentang asas negara, asas demokrasi, asas perlembagaan. Saya rasa itu satu perkara yang kita kuranglah di sekolah dan juga universiti sekarang. Maka kita berharap, ya, kita tahu bahawa dalam keadaan orang dewasa sekarang ada isu, tapi kita harap kita boleh berubah melalui anak muda yang akan menjadi pengundi kelak. So basically, kira dengan undi 18 ini, bila adakah betul, correct me if I'm wrong lah, okay? But when you give that freedom to that person, okay, beri kebebasan kepada seorang yang berusia 18 tahun, akan membangkitkan lagi semangat untuk lebih nak tahu, untuk lebih, yelah, bila dia ada hak untuk bersuara, baru dia ada keinginan untuk berfikir, untuk menganalisa keadaan sekarang. Betul. Sebab konsep dia mudah, kan. Kalau katakan saya dah ada tanggungjawab, katakan, untuk ada keluarga, kan, atau saya ada tanggungjawab untuk bayar bil. Maka saya terus terfikir, okey, macam mana saya nak jadi, saya kena baca sikit pasal financial planning, saya kena baca pasal, okey, nak jadi ayah yang baik itu macam mana. Bila ada tanggungjawab, baru timbulnya kesedaran. Itu logik pasal lumrah manusia, kan. Naluri manusia. Konsep sama. Bila kita diberikan tanggungjawab untuk pilih pemimpin atau kerajaan terbaik untuk negara, maka kita pun ada kesedaran untuk, okey, saya kena baca, saya kena sedar. Itulah konsep democratic awakening atau mendapat kesedaran politik pada usia yang lebih muda. Itu konsep dia. Okey, secara logiknya kita faham konsep itu. Mereka telah diberikan tanggungjawab, maka mereka akan lebih ingin sedar dan ingin tahu. Namun, remaja, ada ramai sebenarnya remaja yang tetap merasakan, alah, undi saya ni satu je. Buat apa saya nak undi? Kan? Apa efek saya pada undi pilihan raya yang besar-besar ni? Saya seorang je. So, what do you have to say about that? Okay. Mungkin saya boleh kongsikan data lah sedikit, untuk kita dapat nampak secara big picture lah, kan. Kerana kalau kita tengok diri kita seorang, mungkin kita rasa kecil, kita rasa kerdil, kita rasa tak berkuasa. Ayo kita tengok pada skala yang besar, ya. Pada PRU 14, pilihan raya umum 14, kita ada dalam 14.9 juta pengundi yang berdaftar pada pilihan raya tersebut. Dan akibat pindaan perlembagaan pada tahun 2019 yang termasuk penurunan umur mengundi di Malaysia dan juga pendaftaran pengundi secara automatik, dua perkara ini, kita akan menambah 7.8 juta lagi pengundi baru menjelang PRU yang seterusnya, menjelang 2023, kan. So kalau kita fikir secara big picture, atau kalau kita fikirlah, kan, sebelum ni 14.9 juta tambah 7.8 juta, maka ada penambahan lebih 50%. Dan majoriti 7.8 juta ini adalah anak muda, kan, adalah orang yang berusia muda, orang yang peka dengan isu-isu yang kita bimbangkan, kan, isu-isu gaji, isu-isu kita nak hidup bermaruah, isu-isu perumahan, isu-isu alam sekitar, kan, kerana kita dalam generasi yang sama, kan. Setiap generasi itu perlu atau memang ada cabaran-cabaran yang berdekatan, atau cabaran-cabaran yang kita boleh rasa, okey, inilah satu perkara yang kita perlu perjuangkan bersama. Maka sebab itu kita perlu fikir dari segi konsep itu. Maka sebab apa ramai anak muda sebelum ini, atau ramai orang lah secara asas, dia rasa bahawa mereka tidak perlu libatkan diri kerana mereka rasa kerdil, kan. Kerana hakikatnya dalam banyak perkara mereka mungkin tidak mempunyai kuasa yang secukupnya. Itu realiti, kan. Maka kita sebagai manusia, kita rasa tak nak terlibat atau tak nak ambil kisah kerana kita rasa kita tak ada kuasa pun. Kan, buat apa saya nak ambil kisah padahal saya akan rasa marah atau saya akan rasa kita frustrate. sibuk dah bersuara-suara, orang tak dengar pun suara kita. Betul lah, betul. Tu isu dia. Maka apa yang kita harapkan, satu perubahan besar adalah melalui perjuangan undi 18 ini, suara anak muda tidak boleh ditolak tepi, tidak boleh tidak diindahkan, tidak boleh disenyapkan. Tidak boleh disenyapkan. Mereka, kerajaan harus dengar.
kita perlu pilih pimpinan yang represent us atau pimpinan muda yang memperjuangkan isu-isu kita, dan itulah perubahan yang ada. Kan, maka kita berharap bahawa melalui perjuangan Undi 18 ini kita dapat melakukan satu gerakan atau a youth wave untuk pastikan bahawa hak atau isu-isu atau perjuangan yang dekat dengan anak muda akan didengari. Maka kita janganlah hanya bersifat tidak indah, kerana anda sudah ada kuasa, anda sudah ada nombor, dan anda sudah ada pengaruh dalam demokrasi negara. Masya Allah, terus bersemangat, terus rasa macam kenapalah saya ni dah 30 lebih kan. Macam betul-betul saya sendiri rasa macam saya seorang yang ingin memperjuangkan semangat yang sama, yang ingin tergolong antara anak-anak muda ini yang cukup bersuara, yang cukup berani, yang tak akan disenyapkan. Tapi saya cuma nak cakap bila kita cakap pasal anak muda ni, masih tergolong 30-an. So, kan? Jangan risau. Masih terkira sekali. Kita biasa tengok dalam 18 ke 40 tahun. This is the range. This is the belia, yes? Okay, yes, alright. So okay lah. lagi. Walaupun bukan remaja, tapi tetap belia, ya. Jadi kita bersama-sama, kita masih lagi boleh memperjuangkan ini. Undi 18 Disember ini, insyaAllah. Okay, so kita berbalik kepada itu. Alright, itu adalah kepada mereka yang terasa kerdil. Macam mana pula mereka yang merasakan, kalaulah saya ambil kisah dalam, okay, this is personal, okay? Mungkinlah, ada kemungkinan yang sebab saya ni lambat mengambil minat ataupun mengambil tahu mengenai dunia politik negara saya sendiri adalah kerana membesar, bila kita membesar, family gatherings, ada je yang, saya parti ni lagi bagus, parti orang sibuk nak memikirkan kesatuan sebuah negara, dia orang bergaduh pasal parti-parti masing-masing. So dia akan timbulkan bangkitkan perbalahan antara keluarga, kawan, sampai tak bercakap satu sama lain. Kawan saya pernah dengar, kawan bertahun-tahun. Tapi disebabkan berbeza pendapat, terus tak kawan dah. So ramai antara anak muda juga yang merasakan dia orang tak nak jadi macam ini. What are your thoughts on this? Bagi saya, sebab tu kita penting sebagai anak muda, yang saya selalu suka cakap lah, iaitu kita perlu keluar dari kerangka kecil politik kepartian. Kerana politik itu bukanlah hanya saya sokong UMNO, saya sokong DAP, saya sokong PKR. Tak ada. Itu bukan. Politik itu adalah tentang hidup. Ini berdasarkan apakah polisi-polisi yang kita ingin, di mana kerajaan perlu bawakan untuk menjadikan hidup kita lebih bernilai, kita hidup dengan cara yang lebih bermaruah, dan kita hidup dengan cara yang lebih bahagia. Itulah konsep politik secara asasnya, kan? Maka saya bukanlah orang politik, sebab tu saya tak suka pasal isu kepartian ini, kan? Dan bila saya bercakap dengan anak muda, saya selalu cakap balik, secara asasnya, adakah anda faham atau adakah anda mula membaca tentang apakah struktur kerajaan, apakah struktur kerajaan negeri, apakah perbezaan perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri, itu adalah perkara asas. Apakah polisi-polisi yang patut diwujudkan tentang isu air, isu alam sekitar, isu macam mana kita nak pastikan bahawa lebih ramai pelabur asing masuk dan letak duit dekat negara. Ini semua adalah perkara-perkara yang saya rasa penting, kan? Dan saya faham mungkin ramai yang mereka takut bahawa kalau politik itu adalah kita kena pilih. Saya nak side mana? Side A, side B, side C, kan? Tapi sebab itu saya memang cadangkan anak muda kita cuba ubah cara politik kita, cara kita berfikir, supaya siapa-siapa pun yang kita jadi kerajaan, siapa-siapa pun yang kita pilih atau kita undi, kan, tak ada masalah. Kerana hakikatnya kita masih kekal dengan prinsip bahawa kita inginkan ekonomi yang lebih bagus, kita inginkan alam sekitar yang lebih bagus, kita inginkan hidup yang lebih bagus dan sebagainya, kan? Kalau kita kekal dengan prinsip kita, politik kepartian itu kita boleh letak sebagai perkara kedua, kan? Maka lebih mudah untuk kita mencapai kesefahaman, kita lagi susah untuk bergaduh. Kita boleh mencapai satu perkara yang lebih besar bersama. Itu konsep dia. Dan kurang juga accusations of being lalang. Betul. Yes. Betul, okay. Alright. Kita akan kembali lagi sebentar saja lagi. Kita akan berehat seketika, tapi kembali bersama dengan remaja-remaja tetamu online kita yang macam-macam soalan mereka ada untuk Cik Tarma kita. Jangan ke mana-mana, kembali bersama Membina Juara.
kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea dan pengasas bersama Undi 18. Kita ada Tarma Pillay. Thank you so much for being here with us today. Hari ini kita membincangkan membesarkan remaja celik politik, tapi makin lama cerita dengan Tarma ni makin saya perasan ni bukan nak bincang semata-mata pasal remaja ya, belia. Ya, belia 18 hingga 40 tahun. Bermaksud saya masih lagi belia. Okay, so we're going to find out a bit about you. Okay, macam mana seorang yang bernama Tarma ini boleh terjerumus, termasuk tertarik dengan politik dan juga how did you find yourself being involved in Undi 18? Okay, cerita saya bermula dengan masa saya belajar. Saya zaman mahasiswa dulu. Okay. Masa tu saya belajar di Amerika Syarikat. Right. Dan kita bermula pada tahun 2016. Jadi pada siapa yang tahu pasal politik, dia akan tahu 2016 ni di Amerika Syarikat adalah tahun pilihan raya antara Hillary Clinton dengan Donald Trump. You reminded me. Ni memang masa yang memang cukup tense lah, cukup rancak lah kan. Seluruh dunia ya, bukan sahaja di Malaysia kan. Betul. Ya. Jadi apa yang saya perasan, satu perkara yang menarik lah kan, adalah saya duduk di rumah dengan tiga orang orang Amerika lah, rakyat Amerika. Ya, betul ya. Dia memang rakyat Amerika. Dan satu perkara yang saya perasan adalah mereka ni bukanlah orang yang memang celik politik. Mereka tak adalah orang yang macam semangat sangat pasal benda macam tak. Mereka ni orang biasa. Suka pergi kelas, pergi lepak, pergi enjoy, benda macam tu kan. Tapi yang saya perasan adalah apabila mereka mendapat tanggungjawab untuk mengundi kan, dan mereka, saya boleh cakap masa tu mereka conflicted jugalah, nak pilih siapa, siapa yang bagus dan sebagainya kan. Mereka ambil inisiatif untuk belajar. Mereka tengok berita, mereka tengok forum, mereka berbincang antara diri mereka kan. Dan bagi saya itu adalah satu perkara yang saya rasa begitu menarik. Kerana dalam setiap negara memang ada minoriti kecil yang mungkin sudah celik politik, ni golongan aktivis, golongan ahli politik dan sebagainya kan. Mereka memang ada. Tapi perkara yang menggerakkan berjuta rakyat dalam satu negara itu untuk melibatkan diri dalam menentukan masa depan negara, itu adalah pilihan raya. Maka saya berpendapat kalau saya ingin mengubah hala tuju anak muda, saya ingin memastikan bahawa lebih ramai anak muda melibatkan diri, cakna, nak jadi sedar, kita perlu pastikan bahawa anak muda secara keseluruhan ada hak untuk mengundi. Itu secara asas dia, itu logik dia. Dan bila saya tengok data, seperti yang saya cakap tadi lah kan, Malaysia ni bukan benda radikal lah. Negara Indonesia 17 tahun, negara ASEAN lain majoritinya 18 tahun, dekat dunia majoritinya 18 tahun, Malaysia saja 21 tahun kan. Maka saya rasa itu adalah perkara yang kita perlu ubah untuk pastikan bahawa hasrat untuk menjadikan anak muda secara keseluruhan lebih sedar tentang politik negara itu, kita perlu bermula dengan menurunkan umur mengundi. Okey. Alright, itu adalah sewaktu dah sampai ke tahap mahasiswa dan it's fantastic that Tarma berada dalam situasi di mana nampak sesuatu yang boleh diubah. Okay, tapi sebelum itu semua, sebelum nampak dunia luar, how did you first berminat langsung dalam politik? Because for me, the moment you say politics aja, I macam switch off. Tanggungjawab is tanggungjawab. Tapi kalau politics as a whole, switch off. Okey, bagi saya bukanlah dari keluarga politik. Dekat rumah kita tak bincang pasal benda ni semua ya. Tak bincang nak side mana tak ada. You're so lucky. Okay. So saya bukan dari situasi macam tu. Tapi bagi saya jadi lebih sedar apabila saya melibatkan diri dalam persatuan-persatuan di sekolah, terutamanya persatuan perdebatan. Kan saya dulu adalah pendebat bahasa Inggeris, dan apabila kita berdebat, dah tentu kita kena membaca. Kita perlu mengambil tahu, kita perlu peka dengan isu-isu yang ada. Kalau tak, kita kantoi lah. Betul kan, lah. Memang tak tahu apa sebenarnya kan. Betul Gimbang kan. juga. Betul lah. So sebab tu saya ada pengalaman tersebut lah kan. Dan apabila saya mula berdebat, saya rasa itulah cara untuk saya belajar.
melalui itu, dan juga apabila saya belajar di Amerika Syarikat sebagai mahasiswa, saya juga banyak terlibat dalam komuniti Malaysia dekat sana. Kan saya pastikan bahawa saya antara tokoh atau ketua pelajar dekat sana dalam komuniti rakyat Malaysia dekat sana. Maka saya banyak buat program lah. Ada dengan ahli-ahli politik atau menteri yang datang ke Amerika, ada dengan embassy. Maka saya ambil inisiatif berdasarkan apa environment yang wujud di sekitar saya kan. Saya nampak ada beberapa benda yang menarik, saya pergi libatkan diri kan. Jadi apabila kita buat perkara itu, senanglah untuk kita jadi celik politik. Senanglah untuk saya macam benda ni berlaku, menarik betul lah. Saya dengar cerita-cerita dan sebagainya kan. Sebab tu melibatkan diri itu penting. Dan sebenarnya kan bila kita dengar balik, kita sebenarnya ramai di Malaysia ni yang sangat bernasib baik, khususnya yang remaja yang usia 18 tahun ni ke atas, bernasib baik kerana kita untung daripada minat Tarma. Sebenarnya, okay? Alright. So, okay, kita ada sebut tadi kan dekat rumah, memang bukan jenis keluarga yang akan borak politik ataupun membincangkan hal-hal politik. Jadi, mesti ada sumber inspirasi kan. So, di usia yang muda, sumber inspirasi itu datangnya dari mana? Kalau dari segi minat perkara-perkara politik ni. Bagi saya boleh cakap mungkin senior saya dekat sekolah lah kan. Kerana mereka banyak berbincang tentang hal-hal ini, dan juga dalam konteks perdebatan lah kan. Kalau kita tak tahu benda ni, dia akan kenapa tak tahu benda ni, kenapa tak sedar kan. So dia akan marah kan. So bagi saya pun stres bila senior marah. Yalah, of course senior akan marah. Kau kalah kan, kau menyebabkan kita kalah, so you're seniors. Ya, betul lah. So bagi saya sumber atau inspirasi saya dari sekolah, dan saya rasa memang banyak membantu lah. Bila saya masuk dalam alam universiti pun, memang saya rasa itu adalah perkara yang saya ambil juga. Cara sama dulu masa saya aktif dulu, saya pastikan sejam atau 2 jam setiap hari saya gunakan untuk membaca. Bukan saja tentang isu Malaysia, tapi isu dunia, isu falsafah, isu policy untuk kita bandingkan. Kan ini satu lagi perkara yang menarik ya, untuk kita pastikan bahawa apa policy yang kita laksanakan dalam negara ini, kan kita jangan anggap Malaysia ni satu-satunya negara dalam dunia ni kan. The world is begitu besar kan. So vast. Cuba kita baca contoh-contoh yang lain yang ada di luar sana. Okey. Bilakah yang Tarma berjumpa dengan pengasas bersama iaitu Kira Yusri, dan how did you both start Undi 18? Okey. Seperti yang saya cakap tadi, saya adalah boleh cakap tokoh atau pemimpin pelajar dekat sana. Dan Kira juga adalah pemimpin pelajar dekat kawasan beliau. So maka kita berjumpa dalam salah satu perjumpaan dan sebagainya, dan saya rasa sebab itu kita rasa bahawa kita boleh bekerjasama kan. Dan kita menggunakan platform yang kita ada. Masa tersebut kita ada organisasi Malaysian Students Global Alliance. Ada wujud. So maka menggunakan platform tersebut, kita adalah persatuan pelajar dekat UK, persatuan pelajar dekat Australia, dekat Jepun, dekat Korea kan. Maka saya tulis surat lah. Saya dan Kira, kita menulis surat kepada mereka semua, kan, mengatakan kita ingin memulakan gerakan ini. Ayuh kita mulakan bersama, ayuh sokong kita. Maka bila kita mulakan, kita lancarkan perjuangan ini pada bulan April 2017. 2017. Kita lancarkan dengan petition dan juga memorandum kepada Datuk Seri Najib Tun Razak selaku Perdana Menteri pada masa tersebut, dibantu atau disokong dengan sekumpulan anak-anak muda dari pelbagai negara, anak muda Malaysia yang bertempat di negara. Betul. Sebab mereka sedang belajar dekat sana kan. Maka mereka menyokong. Maka itulah cara yang kita mulakan. Kita menggunakan apa-apa resources yang kita ada lah. Kerana kita bukan orang politik. Saya bukan anak orang politik, saya bukan jutawan ke apa. Maka kita kena pandai. Kita gunakan apa-apa resources yang kita ada untuk menjadikan pergerakan kita dikenali orang ramai dan mendapat liputan media dan sebagainya kan. Jadi kita pun kena bijak dalam mencari langkah kita. Okey. Saya nak tanya sekarang ini because you dah sebut tadi kebanyakannya yang telah pun penggerak Undi 18 ini adalah pelajar-pelajar Malaysia yang berada di seluruh pelosok dunia, macam-macam negara.
you guys are a group of students. Yeah. Okay, there is another group that are not so aware and not so eager to voice their opinions. Ada juga ibu bapa yang teringinkan anak mereka lebih macam korang semua. Korang semua macam like, faham tak? Your group is like di luar negara, sangat pentingkan kebaikan negara, ingin melihat perubahan yang bagus untuk negara, walaupun berada di luar negara. Kita ni yang dalam negara ini macam, kenapa anak aku ni tak buat indah, macam tak perasan. Hello, are you not aware of the situation? What can you say to those parents? Apa mungkin kata-kata nasihat lah untuk membangkitkan lagi semangat tu dalam anak mereka. Bagi saya, kita secara asas lah kan, cara kita memperkenalkan isu-isu ini penting sebenarnya kan. Kita janganlah perkenalkan sebagai anda anak saya, maka saya sokong parti ini, anda pun kena sokong parti ini. Faham? Saya boleh jamin anak anda akan turn off. Kan? Akan rasa macam saya memang tak sukalah. Assalamualaikum, bye. Betul lah, memang tak minat kan. Tapi kalau kita bermula dengan bercakap, tahu tak kenapa PM boleh buat macam ni? Kan? Tahu tak kenapa ni berlaku? Kenapa tak isu ini berlaku? Kan? Kita menerangkan berdasarkan apa isu-isu yang berlaku dalam negara itu, pertama. Kedua adalah kita menerangkan apakah konsep-konsep di sebaliknya. Dan saya rasa zaman sekarang, saya rasa politik negara pun agak menarik kan. Jadi kita jangan cakap pasal perbezaan parti politik, tapi kita bercakap soal kenegaraan itu sendiri. Kan, apa yang baik untuk negara kan, bagaimana kita boleh lawan COVID ni kan kita selalu risau pasal COVID kan. So apa polisi-polisi yang dilakukan bukan saja dekat Malaysia tapi dekat luar negara kan, kita bandingkan bagaimana apa cara atau approach terbaik dalam kita melaksanakan distance learning, PDPR kan. Apakah cara terbaik untuk kita pastikan bahawa mungkin ada gap pelajar-pelajar B40 yang akan dia rasa ketinggalan dari segi pendidikan. Bagaimana kita boleh bantu mereka? Kerana kita bukan seorang dalam dunia ni kan. Pelbagai lagi negara menghadapi isu sama kan. Maka kalau kita berbincang soal isu tersebut dan bukan tentang parti mana yang anda suka, saya boleh jamin anak anda akan mungkin nampak perbincangan ini dalam cara yang lebih positif lah. Dalam erti yang paling tulen lah, which is sebenarnya like you said yourself, kenegaraan. Betul. Perasaan sayang terhadap negara, perasaan sayang terhadap rakyat-rakyat yang lain, tanah tumpah darahnya, as opposed to ini adalah politik 101, kamu kena tahu ini parti itu. No. Right? Betul. So the best way to mulakan perbincangan mengenai celik politik ni adalah dengan starting at yang benda yang paling asas, benda yang paling tulen, iaitu sayang kepada negara dan macam mana kita boleh jadikan negara ini lebih baik, lebih disayangi, lebih bahagia, gembira bersama. Selain daripada itu, saya pasti undi 18 ada macam-macam lagi kempen yang sedang berlangsung, yang sedang berjalan sekarang ini. Antaranya, ni saya boleh kongsikan lah kan, sedikit dah. Apa yang kita sedang lakukan adalah untuk pastikan bahawa calon 18 dilaksanakan, di mana pada peringkat persekutuan telah dilaksanakan, di mana sekarang anak muda yang berumur 18, 19, 20 tahun dah boleh menjadi wakil pilihan raya kan, boleh cuba jadi MP dan sebagainya kan. Wakil rakyat, betul. Wakil rakyat, betul lah. Cuma pada tahap negeri belum lagi kan, masih ada beberapa negeri yang perlu diperbetulkan dicantikkan lagi untuk disesuaikan. Itu pertama. Kedua adalah kita juga memperjuangkan alam sekitar. Maka kita ada kempen My Hutan, di mana kita inginkan supaya lebih ramai anak muda terlibat dalam perbincangan tentang alam sekitar, perbincangan tentang bagaimana untuk kita ada polisi-polisi yang yang sesuai supaya kita boleh seimbangkan antara ekonomi dan juga alam sekitar. Kerana kita janganlah fikir hanya nak jaga pokok saja, tapi ekonomi pun kita kena jaga. Tapi bagaimana untuk cara kita seimbangkan. Kita juga memperjuangkan isu wanita. Kita ada kempen 111 inisiatif, inisiatif di mana kita memperjuangkan supaya lebih ramai pemimpin wanita wujud. Maka kita ada training jugalah, latihan untuk anak muda yang wanita supaya mereka lebih cakna dengan politik, lebih ingin melibatkan diri, dan supaya kita ada generasi wanita yang hebat untuk lawanlah lelaki dan memastikan bahawa perspektif wanita dijaga. Dan terakhir adalah undi saksama. Undi saksama kita ingin bawa perbincangan untuk adanya
pilihan raya yang lebih adil, untuk adanya tak ada manipulasi pilihan raya, untuk pastikan kita ada macam pilihan raya kerajaan tempatan, isu-isu seperti itu, untuk kita pastikan bahawa lebih ramai rakyat Malaysia dapat melibatkan diri dalam demokrasi negara secara adil, secara saksama, supaya hak kita sama-sama, walaupun saya di Kelantan atau walaupun saya di Sarawak atau walaupun saya di Selangor, hak kita dan kuasa mengundi kita adalah sama. Ya, itu konsep dia. So, inilah apa yang kita perjuangkan. Saya sangat tertarik dengan kempen yang ketiga terakhir tu, mengenai wanita. Yes, sebab saya tahu dan saya nampak terlalu ramai yang sangat berwibawa, yang sangat sesuai untuk dicalonkan, untuk disokong, tetapi suara mereka kurang didengari. Okey, sekarang gini, kita bersama dengan seorang tetamu di talian, tetamu online kita, Nisa. Silakan dengan soalan anda. Nowadays kan still ada ramai pihak yang rasa teenager seperti saya ni tak boleh pun nak buat keputusan sendiri. So in your opinion, is there a way to change their mindset? Thank you, Nisa. So this for the acik-acik, abang-abang, akak-akak, yang macam 18 tahun apa kau tahu. How do we change their mindset? Bagi saya, cara yang terbaik untuk kita mengubah pendapat siapa-siapa pun adalah bukan melalui retorik atau bukan melalui kata-kata saja, tapi kita melalui aksi. Kan? Kalau kita boleh membuktikan bahawa anak muda boleh lakukan perkara-perkara yang hebat, anak-anak muda boleh bawa satu transformasi dalam cara kita berfikir tentang negara. Saya rasa itulah cara yang terbaiklah bagi saya, kan. Jadi seperti yang saya cakap tadi lah, kan, harapan saya adalah bila kita buat perkara-perkara seperti Undi 18, kita bawa lebih suara pelajar dan kita pastikan bahawa sistem pendidikan negara lebih baik. Ini adalah cara untuk kita bina generasi anak muda termasuk remaja yang lebih hebat, yang lebih berwibawa dan sebagainya, kan. Itu satu perspektif. Kedua yang saya cuma nak cakap jugalah, kan, satu perkara yang anak muda kena fikir adalah jangan fikir sangat tentang apa yang orang kutuk, kan. Kita relax saja, relax. Kita fokus pada diri kita, fokus pada apa kerja yang kita buat. Macam bila saya pun ada je orang yang mungkin lebih berusia yang mengutuk, yang tak bersetuju, kan. Tapi kita tengok balik pada hujah kita, pada perspektif kita, pada soal hak demokrasi itu, kan. Maka kita teruskan dengan perjuangan kita. Memang dalam hidup ini ada yang akan mengutuk, ada yang menyokong. Itu realiti. Lumrah kehidupan, kan? Betul. Janganlah hanya berfokus pasal itu saja. Don't focus on the negatives and don't focus on the noise. Betul. Okay, alright. Actually, itu nasihat yang bagus untuk macam-macam jenis masalah ataupun cabaran yang dihadapi remaja dan belia juga pada zaman ini sebenarnya. Thank you so much, Tarma, for that. Okay, kita akan berehat seketika. Ada lagi soalan-soalan daripada tetamu online kita. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini, episod kali ini membesarkan remaja celik politik. Dan sebenarnya kita sangat-sangat bernasib baik kerana kesemua tetamu online kita merupakan remaja yang berusia 18 tahun. Ada seorang je yang baru masuk 19 tahun. So it still counts, okay? And it's so awesome kerana kita dapat juga dengar sedikit sebanyak pendapat mereka menerusi soalan mereka. Jadi ayolah kita teruskan ke Alif untuk soalannya. Silakan Alif. Apakah cara bagi anak muda yang pertama kali akan mengundi boleh bersiap sedia untuk mendidik diri tentang proses mengundi? Itu saja. Betul. Ini sebenarnya because when you think about it, mereka ni semua 18. So ini adalah kali pertama mereka akan mengundi. Kali pertama mereka akan mengundi. That's a big deal. So how do they prepare themselves? Okay, bagi saya pertama sekali yang bagusnya tentang era ini adalah kita maklumat di hujung jari. Kan memang kita tak boleh nafikan lah, kan. Apa-apa dalam dunia yang kita nak belajar, kita boleh Google search, dapat. Kita cek dekat Twitter ke Facebook, ada je orang yang bincang pasal isu tu, kan. Dan itulah satu perkara yang penting. Tapi yang saya ingin bagi just a warning sedikit lah, kan. Kadang-kadang bila kita baca, janganlah kita ambil dari satu sumber saja. Kan penting untuk kita ambil dari pelbagai fakta atau kita mengambil dari
orang-orang yang ada mungkin ada credentials atau Yes. mungkin yang apa yang legit lah. Yeah. Kan kita janganlah ambil apa orang cakap ni ada apa ekonomi akan musnah sebab kita buat ni. Siapa kita, bagi tahu, mana tahu atuk nenek saya punya Betul, cucu punya betul. sepupu bagi tahu. Betul tu. So kita kena berhati-hati sedikit lah kan. Itu pertama. Kedua adalah untuk UNI18 sendiri sebagai organisasi, kita banyak keluarkan program-program. Kita banyak keluarkan konten atau bahan sama ada di Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, semua ada kan. So boleh baca atau boleh tonton di sana kan. Okay. Kita ada. Dan apabila mendekati pilihan raya, memang kita akan sediakan lebih banyak konten. Contohnya untuk PRU Sabah yang lepas, kita memang ada sediakan konten untuk anak muda, bagaimana untuk anda mengundi, bagaimana untuk anda memilih pemimpin, bagaimana untuk anda membaca tentang polisi-polisi. Memang kita sediakan kan. So maka kalau ada PRU akan datang, jangan risau, tengok apa yang ada dekat Undi 18, cubalah ambil iktibar dan cuba belajar. Ya, kita dah how to's lah. Ya, Dah betul. how to do this, how to do that. Okey, di talian sekarang ini kita ada Idayu pula. Silakan dengan soalan anda, Idayu. Hai, Assalamualaikum. Kita tahu tentang kuasa orang muda. Jadi soalan saya hari ini ialah, adakah pengundi muda memberi impak dalam kepimpinan negara dan mengapa? Itu soalan saya. Terima kasih. The impact that we have, kita boleh je bersuara, tapi ada apa-apa impact ke ke kepimpinan negara ni? Okey, bagi saya ni adalah satu perkara kenapa kita perlu sedar bahawa pertama yang apa yang saya cakap tadi lah kan, apabila kita ada jumlah yang besar, itu adalah tanda yang besar itu kan. Bila kita ada 7.8 juta anak muda yang masuk dalam demokrasi negara, itu adalah satu sebab kenapa anda patut didengari dan kenapa pemimpin mungkin akan memberikan lebih banyak perhatian lah pada suara anda kan. Tetapi realiti dia adalah kita perlu berfikir bahawa demokrasi itu bukan hanyalah kita mengundi setiap 5 tahun lepas tu habis. Kan tanggungjawab kita dah habis, mungkin kita marah-marah sikit dekat media sosial, itu saja kan. Kita perlu adanya kesedaran bahawa demokrasi itu adalah satu proses yang berterusan. Itu bermaksud bahawa kita perlu berjuang, kita perlu berjumpa dengan MP, berjumpa dengan ADUN. Kita perlu cakap, okey, saya sebagai wakil anak muda dan saya sebagai dengan kawan-kawan saya, kita risau tentang isu ni. Kita perlu kalau ada petition yang keluar, kalau ada perjumpaan, kalau ada town hall yang keluar, kita perlu libatkan diri kan. Kerana itulah konsep dia kan. Demokrasi itu secara asas adalah di mana kerajaan itu diwujudkan atas konsen atau sokongan rakyat secara majoriti. Tapi yang isu pilih. Betul. Tapi bukannya kita lepas kita pilih kita nak ambil, okey, kau buat kerja, kita tak campur. Betul. Itu saya rasa satu perkara yang penting. Kedua adalah anak muda pun kena berfikir dari kerangka politik yang baru kan. Kerana isu dia adalah kalau kita tengok generasi mungkin yang sebelum ini, banyak yang mereka dalam konsep kepartian, mereka ikut politik wang dan sebagainya kan. Tapi kita kena berfikir sebagai anak muda kan, adakah benda ni semua memberi manfaat kepada kita? Adakah kita mendapat manfaat dan kita terus dalam isu gaduh antara kaum, gaduh antara agama dan sebagainya kan? Atau ada tak isu yang di mana semua anak muda, semua rakyat Malaysia boleh bersatu padu? Contohnya, adakah kita anti rasuah? Adakah kita inginkan ekonomi kemandirian rakyat yang lebih baik? Adakah kita inginkan institusi yang lebih elok? Semua benda ini adalah perkara-perkara yang kita boleh persetujui bersama. Apa kata kita bermula dengan platform yang kita persetujui sebelum kita fokus pada perbezaan. Itu yang saya ujarkan kepada anak muda. Alright, that's great. Which is true, it's ongoing. Dia seperti benda yang lain, kita tak adalah kita dah beli, biar je macam tu. Habis this is a candle by the way, lilin ni lampu ke dia terbakar ke tidak, tak apa. Biar je kat situ. That's not how it works, right? You have to keep putting work into it. Alright, thank you very much Tharma. Kita akan berehat seketika. Ada lagi satu soalan daripada tetamu online kita. Jangan ke mana-mana, kembali bersama Membina Juara. Kembali menonton Membina Juara. Topik membesarkan remaja celik politik tanpa melengahkan masa. Kita terus ke remaja kita yang keempat, yang terakhir hari ini, Melati. Silakan dengan soalan anda. Hai, saya nak tanya, apakah peranan guru dalam memupuk minat pelajar untuk mengambil peduli tentang undi 18? Terima kasih.
Betul juga kita jarang dengar apa peranan guru dalam membina mindset seorang pelajar tu. Ya. Kita tak boleh nafikan kan guru adalah antara pihak yang memberikan impak yang teramat besar Especially, dalam jati diri kita, perkembangan kita dan sebagainya. Maka tugas seorang guru adalah teramat kritikal. Betul. Dan kalau ada guru-guru yang melihat menonton di luar sana, saya ingin cakap atau saya ingin kongsikan perspektif dia adalah setiap anak muda yang keluar SPM nanti, dah tamat SPM tu, mereka dah boleh mengundi. Mereka dah boleh menentukan siapa pimpinan negara. Boleh menentukan apa polisi negara yang mereka sokong kan. Right. Maka tanggungjawab guru itu untuk pastikan bahawa anak murid mereka di bangku sekolah lagi celik politik, mereka pandai, mereka tidak mudah tertipu dan sebagainya kan. Mengadakan demokrasi dalam sekolah itu sendiri. Semua adalah perkara yang mereka boleh lakukan kan. Mungkin mereka boleh buat pilihan raya dalam sekolah. Mungkin mereka boleh gunakan ujian lisan atau ujian public speaking dalam dalam sekolah kan. Untuk bincang tentang isu-isu yang masyarakat lah kan. Janganlah cakap pasal sebatang pensel atau janganlah cakap pasal ni saja kan. Cakap pasal isu-isu negara. Sebab jangan lupa sebab selepas SPM 18 bukan sahaja sudah pun boleh mengundi tapi juga boleh menjadi calon. Betul. Right. So maka peranan cikgu tu teramat penting. Harapannya cikgu ambil lah kuasa yang ada untuk pastikan bahawa anak-anak murid mereka semua bersedia. Itu perkara yang penting. Dan pada pendapat saya jugalah adalah jikalau seorang guru itu mampu menyentuh sesuatu di dalam pelajar itu, nasib guru itu mungkin terbela juga. Betul. Because there are a lot of policies that involve teachers and education that we need to talk about as well. Sebelum kita habis masa completely, the do's and don'ts. Saya rasa mudah saja. Saya tak nak go into too much detail. Pertama adalah elakkan isu politik kepartian. Tolonglah kan, kita janganlah nak pilih side ke apa. Dah lah tu. Cukup. Itu tak mungkin masa pilihan raya kita bincang, kita debat pasal benda tu, tapi nak mengajar tak payah. Kedua adalah bincang tentang apakah asas negara itu sendiri kan, supaya kita faham struktur kerajaan dan sebagainya, sejarah negara dan sebagainya kan. Ketiga adalah untuk bincang tentang polisi dan juga falsafah bagaimana untuk kita bina negara. Apakah ideologi yang wujud kapitalisme ke apa-apa yang wujud kita fahami. Dan terakhir sekali yang saya rasa yang penting adalah untuk kita bawa perbincangan ini pada usia yang muda kan. Kita janganlah anggap bahawa mungkin anak tu 10 tahun ke 7 tahun kita tidak boleh perkenalkan dulu. Tak ada. Kita bawa benda-benda yang kecil. Kan, bagi mereka faham secara benda-benda asas dulu supaya pada usia yang lebih tua nanti, mungkin 16-17 tahun, kita boleh bawa perkara-perkara atau topik yang lebih berat. Saya rasa itu satu perkara yang penting. Janganlah anggap anak muda terlalu muda untuk kita bagi maklumat. Kita buka minda dia dari awal, slowly supaya tak terkejut jugalah. Nanti jadi macam saya pula, baru 30 lebih baru nak mengundi first time. Terkejut, tak tahu apa nak buat. So that's great. It's never too early to start and it's never too late to start also So kepada pada yang macam saya yang usianya ada sedikit tinggi, kita juga boleh refer pada undi 18 juga kan, kalau kita perlukan apa-apa maklumat tambahan. So kita memang sediakan pelbagai maklumat dan juga modul dan juga resources untuk semua pihak. Tak kisah sama ada anda anak muda yang ingin mengundi, cikgu-cikgu yang ingin mengajar anak murid, ataupun ibu bapa yang ingin mengajar anak. Semua boleh undi 18 untuk semua orang. Dan ayuh check out social media kami untuk belajar lebih tentang perkara-perkara ini. Dan paling senang nak cari sebenarnya, type je undi 18 literally. Alright, so Tarma, sebelum kita mengakhiri rancangan ini, episod kali ini, apakah harapan Tarma sendiri dan apakah pesanan buat yang remaja, yang belia, yang bakal keluar mengundi buat pertama kali dalam hidup mereka, the next GE? Bagi saya selalu cuba katakan inilah kan, bahawa janganlah kita selesa dengan situasi atau kelemahan-kelemahan yang ada. Janganlah kita selesa dengan rasuah, selesa dengan kebatilan, selesa dengan kepincangan, dan marilah ayuh kita bersama kita bina negara ini untuk kita mencipta masa depan kita sebagai rakyat Malaysia yang lebih cemerlang, untuk kita bina jati diri bangsa yang lebih hebat, dan untuk kita pastikan bahawa bukan saja masa depan kita, tapi masa depan anak, masa depan cucu kita juga terjamin. Dan itu semua hanya boleh dilakukan jika kita mula berjuang sekarang.
I'm just so proud of this episode and also proud of all the remaja dan anak belia, dan sekali lagi saya nak ucapkan tahniah banyak-banyak ke Undi 18 dan semoga berjaya dalam segala apa yang the campaigns and the future endeavours that are coming from Undi 18 juga. All the best ya. Okay, and thank you so much for your efforts. Alright, terima kasih juga kepada tetamu-tetamu online kita hari ini, dan jangan lupa anda kena mengundi, okay, semua dah 18 kan? So anda haruslah keluar mengundi nanti. Anda yang sedang menonton, terima kasih kerana menonton, dan harap anda juga tergerak hati untuk seperti kata Tarma, bina bersama-sama negara yang the best in the world, insya-Allah, bersama-sama. Alright. Kalau anda perlukan apa-apa info tambahan, maklumat tambahan, ataupun ingin berkongsi bersama dengan kami apa-apa saja pendapat mengenai episod ini ataupun apa-apa episod, boleh saja layari laman web, laman media sosial kami yang tertera di bawah ini, dan kongsi di situ. Like, follow, share, dan kita jumpa di episod yang akan datang, insya-Allah. Saya Sharifah Alea. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Membina Juara. Bye.